Semasa di jalan iman, kita seringkali menghadapi cubaan, ujian, dan beban salib. Sesetengah orang menganggap semuanya itu sukar dan menderita, manakala yang lain menganggapnya sebagai berkat dan kebahagiaan yang lebih besar. Hari ini, mari kita lihat mengapa Tuhan suruh kita sentiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan kupat bertajuk Rahsia Kebahagiaan dan Kerajaan Syurga. Ada seorang lelaki sentiasa hidup bersukacita. Dia bergembira meskipun dalam kesakitan dan banyak penderitaan. Stesen penyiaran menganggap dia luar biasa dan pergi mengadakan temu bual dengannya. Mereka bertanya, mengapa anda sentiasa gembira terhadap segala-gala hal? Apakah rahsia istimewa untuk bergembira walaupun mengalami kesusahan dan penderitaan? Selepas mendengar jawapannya, saya berfikir, haruskah kita pahatkan jawapannya dalam hati? Jawapannya tentang rahsia kebahagiaan adalah seperti berikut. Dalam kehidupan, tidak kira menghadapi apa yang sukar, menyakitkan, mencabar, atau tidak menyenangkan, dia sentiasa anggap perkara itu sebagai kebahagiaan. Maksudnya, dia menyingkirkan fikiran, ini adalah malang. Selepas menyingkirkan rasa malang, hatiku sering dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan berlimpah-limpah. Tambahan pula, sejak saya mulai percaya Tuhan, saya boleh pergi ke kerajaan syurga yang kekal. Itulah kegembiraan dan kebahagiaan yang terbesar buat hidupku. Dari sudut pandangan rohani, sedikit kesukaran atau kesulitan yang kita alami dalam kehidupan dipanggil cubaan. Sesetengah orang mungkin berfikir, lebih baik tanpa orang itu. Apabila ada situasi yang tidak baik, banyak orang menganggap hal itu malang. Faktor-faktor seperti iri hati, kecemburuan, dan lain-lain akhirnya mendatangkan kecelakaan. Sama seperti kisah lelaki yang sentiasa gembira itu, ada orang selalu berasa malang terhadap kehidupan meskipun memiliki banyak. Ada pula orang selalu hidup bahagia meskipun kekurangan. Bukan? Mari kita baca buku Yeremia bab 6 ayat 19. Buku Yeremia bab 6 ayat 19 tertulis, "Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini, aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku." Tuhan berkata bahawa akibat fikiran kita mendatangkan bencana, berkat, kebahagiaan dan kecelakaan. Akibat fikiran. Terhadap hal yang sama, ada orang berasa malang, tetapi ada orang pula berasa gembira. Selalu ada berpuluh-puluh ribu perkara yang tidak kita inginkan berlaku di sekeliling kita. Apabila berlaku apa yang tidak diinginkan, jadikanlah perkara itu happy energy dan fikirlah, aku sangat gembira. Kalau ada banyak, aku perlukan banyak perhatian untuk mengekalkannya. Namun, Tuhan begini mempimpin aku agar aku dapat mengingati firman-Nya dan memperhatikan kehendak-Nya. Kita harus terus berlatih untuk mengamalkan minta sebegitu dalam kehidupan seharian. Mungkin ada orang berfikir, aduh, bagaimana ada minta sebegitu dalam situasi itu? Sebab itulah kita perlu berlatih. Jika kita latih sekali, 2 kali, 10 kali dan 100 kali, lalu semua situasi akan nampak menyenangkan. Mari kita lihat buku 1 Tesalonika bab 5 ayat 16. Bab 5 ayat 16 tertulis, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan suruh kita jangan hilang kesyukuran, tidak kira apa jua situasi. Biarpun ada cubaan yang menyakitkan, sehingga anda ingin menghentak kaki dan menangis, janganlah lihat dengan mata pedih. Jika anda melihatnya dengan mata bahagia, maka semuanya akan berubah. Jadi Tuhan selalu menekankan, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Siapa suka menjadi tua, kehilangan tenaga, tak ada banyak ketukan di muka mereka. Namun, apabila kita memikirkannya baik-baik, ada hal yang perlu kita syukuri. Itu kerana hari kita akan pergi ke syurga sudah dekat. Janganlah sebut sahaja. Dalam Alkitab, apakah yang perlu dibuat agar pemintar seperti itu? Kita perlu terus berlatih lebih dan lebih lagi. Dengan demikian, kita dapat melatih diri untuk mencapai kesolehan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Sebenarnya, itulah minta orang yang memupuk diri mereka dalam perjanjian baru. Teruskan dengan buku 1 Timotius bab 4. 1 Timotius bab 4 ayat 6 tertulis, jika engkau mengajarkan hal-hal ini kepada saudara-saudara seiman, engkau akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik, yang dipupuk dengan kata-kata iman dan ajaran baik yang telah kau ikut dengan teliti. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang yang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalehan berfaedah dalam segala hal, kerana memuat janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Kalian semua, kita perlu terus latih untuk mematuhi firman Tuhan. Rahsia kebahagiaan tidak jauh jika kita amalkan kehendak Tuhan dengan mematuhi firman-Nya. Apabila Tuhan memimpin umat Israel di padang gurun selama 40 tahun, siapa yang menciptakan semua situasi yang dihadapi mereka itu? Tuhanlah yang menciptakannya. Kadangkala, Dia biar mereka kelaparan dan merendahkan hati mereka. Kadangkala, Dia biar mereka dahaga. Walaupun Tuhan dapat memberi segala sesuatu sekaligus, Dia biar mereka dalam kekurangan atau dalam kedudukan yang lebih rendah. Itu dipanggil cubaan menurut buku Ulangan 48. Tertulis, Tuhan mencobai engkau untuk mengetahui hatimu. Jalan iman yang kita ambil sekarang juga merupakan jalan ujian. Adakah kita sentiasa bersukacita? Kehendak Bapa adalah kita sentiasa bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Namun, jika kita berkata, saya tidak dapat bersyukur dalam situasi ini, maka kita akan gagal dalam ujian. Tuhan berkata bahawa apa akan datang ke atas seluruh dunia, hari pencobaan akan datang atas seluruh dunia, bukan? Tidak kira apa situasi pun, jika kita tidak menganggapnya sebagai kecelakaan, maka kebahagiaan akan mula datang kepada kita. Tidak kira betapa kuat syaitan mencubai kita, kita tidak akan berasa malang. Kita bergembira untuk ini dan bersyukur untuk itu. Kita bersyukur atas fakta bahawa kita berada di Sion, tempat kebenaran yang ditubuhkan oleh Bapa dan Ibu Syurgawi. Sudah boleh pergi ke syurga. Ada orang mungkin berkata, bagaimana bersyukur apabila aku sakit? Fikirkanlah, dalam situasi itu pun, anda pasti akan jumpa sebab untuk bersyukur dan bersukacita. Tuhan janji akan memberi kita dunia yang tiada kesakitan tidak lama lagi. Jadi saya percaya bahawa semua ahli keluarga syurgawi akan sentiasa teruja dan mengharapkan kerajaan syurga kekal dengan sukacita apabila kita berfikir untuk pergi ke sana.
Sebab itulah tertulis dalam buku 1 Timotius bab 4 ayat 6. Latihlah diri menjadi orang yang saleh. Tuhan suruh kita jangan bajakan masa pada hal-hal yang sia-sia, tetapi fokus melatih diri agar menjadi saleh. Dalam rahsia kebahagiaan, terdapat sukacita dan kesyukuran. Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua kehendak Tuhan tergantung dalamnya. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan memasuki kerajaan syurga, bukan? Itulah kehendak Bapa. Namun, jika anda berkata, saya dapat menyambut hari Sabat dan Paskah, tetapi tidak dapat mematuhi perintah untuk bersyukur dalam semua hal, tolonglah berjaga-jaga. Semua kehendak Bapa mesti dipatuhi. Untuk mencapai tahap iman itu, kita harus mengamal dan mengamalkan lagi. Jika anda tiada minta seperti itu, selepas cuba 1 kali, cubalah 10 kali. Jika 10 kali pun tidak dapat, cubalah 100 kali. Jika 100 kali pun tidak cukup, sekurang-kurangnya lakukan 200 atau 300 kali. Jadi, tidak kira apa jua situasi pun, janganlah anggapnya sebagai punca ketidakbahagiaan. Marilah kita berfikir, untuk pimpin aku ke kerajaan syurga yang kekal, Tuhan kadangkala merentahkan hatiku, biar aku lapar, sejuk dan telanjang. Kadangkala, Tuhan biar aku dalam kesukaran, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatiku, sama ada aku mematuhi perintahnya atau tidak. Tuhan, aku sangat gembira kerana dapat mengatasi semua kesulitan yang dihadapi hari ini. Sebentar lagi, Engkau akan pimpin kami ke syurga abadi yang telah disediakan oleh-Mu, bukan? Memikirkan hal ini, kita bersukacita tidak kira berapa umur dan apa jenis penyakit pun dalam badan. Badan fizikal kita adalah seperti pakaian roh kita. Jika banyak digunakan, baju ini akan rosak. Jika sudah rosak, hendaklah baju itu dibaiki. Kesakitan boleh berlaku bila-bila masa. Jadi bukankah Tuhan berkata, aku akan memberi dunia yang tiada lagi kesakitan? Itu ialah berita yang terbaik. Tiada lagi kematian. Bukankah itu berita baik? Memikirkan bahawa kita akan diberi dunia rahmat yang tiada penderitaan, kesakitan, atau kesedihan, kita harus jadi anak nasion yang dapat mencari sebab untuk bersukacita dalam kebenaran. Seperti firman buku 1 Timotius bab 4 ayat 6, kita harus berlatih supaya ada kuasa untuk mengubah kecelakaan menjadi fikiran yang positif dan menjadi orang yang saleh. Mari kita lihat buku 1 Timotius bab 6. Kita dapat banyak mempelajari daripada iman Rasul Paulus, iaitu salah seorang nenek moyang iman. Mari lihat bab 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada apa? Makanan dan pakaian cukuplah. Rasul Paulus ialah orang yang begitu bahagia. Daripada ingin memiliki lebih daripada orang lain, ada lebih mewah daripada orang lain, dia berkata, apabila datang ke bumi ini, kita tidak membawa apa-apun. Apabila kita meninggal pun, kita pasti tidak dapat membawa apa-apa. Bukan? Dalam kehidupannya, dia berbahagia dan puas hati selagi ada makanan dan pakaian. Rasul Paulus menerima 40 kurang 1 pukulan. Dia diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun dan dari pihak orang Yahudi. Meskipun begitu, dia tidak pernah menganggapnya sebagai ujian atau penderitaan. Sebaliknya, dia maju hanya dengan sukacita dan harapan syurga abadi yang akan dinikmati nanti. Semakin gelap dan suram, semakin terang cahayanya, bukan? Sebab itulah Rasul Paulus tahu bagaimana bergembira,
selagi dia ada makanan dan pakaian. Teruskan dengan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam pelbagai-bagai nafsu yang hamba dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kerana akar segala kejahatan ialah cinta wan. Sebab oleh memburu wanlah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mengisah dirinya dan berbagai-bagai tukar. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu. Kerjalah kehadiran, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saat yang mulia itu akan diberi Tuhan bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi juga kepada semua anak Sion dalam masa terdekat. Kalian semua, rahsia kebahagiaan tidak jauh. Kita harus fikir bahawa semua penderitaan yang dialami bukanlah sesuatu yang malang. Memandangkan tertulis, semuanya ialah akibat fikiran. Apabila kita mempunyai fikiran sebegitu, kita dapat sentiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala hal yang kita lakukan, serta dapat mengikut kehendak Tuhan sepenuhnya. Sekarang, bukankah semua masa iman kita yang tersisa harus sebegitu? Orang yang tidak anggap keadaan mereka sebagai malang dapat sentiasa bersukacita dan kekal dapat melakukan kehendak Tuhan untuk bersyukur dalam semua hal. Bagaimana pula sebaliknya? Mari kita lihat buku Yakobus bab 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai. Apabila dicobai, manusia lebih rasa malang daripada bersukacita. Mereka berasa bahawa semua situasi yang dialami adalah malang. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kerana ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mempunyai keinginan untuk kerajaan syurga adalah baik. Namun, keinginan duniawi membimbing kita kepada cubaan dan ketidakbahagiaan. Juga, amalan kita untuk menjadi saleh dan berminta agar tidak anggap sebarang keadaan sebagai malang akan diambil. Sebab itulah ayat 12 tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Teruskan dengan buku Yakobus bab 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kerana ia diseret dan dipikat olehnya. Itulah sesuatu yang merosakkan kebahagiaan. Janganlah sekali-kali berfikir bahawa kita adalah malang dalam apa jua situasi pun. Jika kita berfikir, aku sangat malang, kita akan diseret daripada sukacita. Dan akhirnya, akan menjalani kehidupan yang jauh daripada kebahagiaan. Itulah akibat dari mana? Dari keinginan duniawi. Keinginan duniawi selalu menyusup ke dalam hati kita. Jadi kita sering hampir buat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apabila kita hidup seperti itu, kita pasti akan menerima kecelakaan daripada kebahagiaan. Kita harus sentiasa tinggal dalam Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak nampak apa-apa kecelakaan pun, kerana mereka tiada mata ketidakbahagiaan. Sepanjang 40 tahun kehidupan di padang gurun, mereka tidak dapat makan, minum. Ada kalanya telanjang, kesejukan dan lapar. Walaupun dalam berpuluh-puluh ribu jenis kesukaran, Rasul Paulus dan ahli-ahli gereja awal tidak pernah berpaling daripada Tuhan. Kasih Kristus buat kita lebih rapat dan tergalak. Mereka mengatakan seperti itu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalian semua. Mereka selalu bersukacita dalam Tuhan. Tertulis,
Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Meskipun begitu, mereka tidak menganggapnya sebagai malang, tetapi berfikir, untuk mengampuni dosa kita, Tuhan telah menempuh jalan yang lebih pedih. Sekarang, Tuhan mengakui aku dan memanggil aku menjalani kehidupan yang seperti Dia. Memikirkan sendiri menderita bersama-sama dengan Kristus, mereka lebih bersukacita dan berbahagia daripada berasa malang. Mulai sekarang, tidak kira apa jua situasi yang diberikan Tuhan, marilah kita tukar situasi malang menjadi situasi yang bahagia. Apabila Tuhan biar semua kerja penginjilan terselesai, kita pasti akan segera pergi ke kerajaan Tuhan dan pakai mahkota kemuliaan yang disediakannya. Kita akan menjalankan tugas imamati raja di syurga, dihormati oleh banyak malaikat yang tak terhitung. Kita juga akan kekal menikmati kehidupan dan berkat di dunia abadi, yang tiada lagi kesakitan dan tidak menjadi tua. Masa yang mulia itu akan diberikan kepada kita, bukan? Orang yang sering berminta sebegitu dapat ikut kehendak Tuhan dalam buku 1 Tesalonika bab 5. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Rahsia kebahagiaan tidak jauh. Apa jua situasi pun, saat apabila kita berfikir atau berkata bahawa itu adalah malang atau celaka, semua energi rohani akan menjadi negatif. Sebaliknya, jika kita menganggapnya baik seperti yang saya beritahu dalam cerita tadi, anda akan bersukacita meskipun berusia. Ada orang bertanya, tidak sedihkah jadi tua? Kita harus jawab, aku akan jumpa bapa sebentar lagi. Jadi kenapa sedih? Sebaliknya, aku menantikan saat mulia itu dengan gembira. Boleh dikatakan bahawa minta sebegitu betul-betul iman baik dan orang itu hidup saleh. Kadangkala, Tuhan merendahkan hati kita, buat kita lapar dan dahaga. Tuhan telah menyediakan semua situasi itu untuk kita. Setelah mengatasi situasi itu, Tuhan akan membimbing kita ke kerajaan syurga. Kita perlu berharap seperti itu. Janganlah tiada harapan itu malah bertanya, apakah kesalahanku di depan Tuhan sehingga keluargaku dalam kesukaran ini? Dalam 40 tahun kehidupan di padang gurun, ada banyak pengadu dan pengeluh. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang tidak dikenang oleh Tuhan. Hari ini, bagaimana kita harus anggap terhadap hakikat bahawa kita kini berada dalam kebenaran? Ahli-ahli keluarga Sion di India selalu tanya soalan ini apabila mereka bertemu di gereja. Apabila ditanya, "Are you happy?" Adakah anda gembira? Semua menjawab gembira. Semua ahli keluarga Sion di India atau seluruh dunia mengalami kesukaran. Namun, mereka tidak pernah menganggapnya malang. Mereka bersukacita. Jadi saya berkata, ada salam seperti itu? Saya perlu belajar dan berlatih lebih lagi untuk menjadi saleh. Kalian semua, kebahagiaan datang daripada minta yang tidak menganggap apa jua situasi pun sebagai malang. Rasul Paulus juga berkata, kita harus berpuas hati asalkan ada makanan dan pakaian. Hendaklah kita selalu jalani kehidupan menuju ke kerajaan syurga. Sebaliknya, saya pernah lihat orang jatuh ke dalam cubaan besar. Mereka susah hati kerana keinginan duniawi sehinggakan berdosa dan akhirnya mati. Janganlah jadi orang seperti itu. Tuhan mengajar kita agar selalu bersukacita dan bersyukur dalamnya. Jadi, mengapa anda berkata sangat malang? Mengapakah anda murung? Mengapa anda berkata susah? Kalian semua, melalui khotbah pada hari Sabat ini, kita harus sedar bahawa kita ialah orang yang bahagia. Adakah kalian benar-benar bahagia? Kalian tolong ulang sekali lagi.
Saya gembira. Saya gembira kerana berada dalam Tuhan. Saya gembira kerana saya ada harapan syurga. Saya gembira kerana ada bapa dan ibu. Saya gembira kerana ada keluarga syurgawi. Saya gembira kerana dalam kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak perkara yang harus kita gembira. Namun, hanya kerana direndahkan hati sedikit atau mengalami kesulitan kecil dalam kehidupan, kita melepaskan semua kebahagiaan dan berpaut pada perkara yang sia-sia dan remeh sambil berkata, malangnya aku. Janganlah kita jadi orang bodoh yang kehilangan iman, meninggalkan kebenaran, melepaskan kerajaan syurga dan Tuhan kerana berpaut pada perkara remeh. Syaitan selalu menyerang kita dengan cara sebegitu. Jadi Tuhan telah menguatkan kita terlebih dahulu. Tuhan suruh kita selalu buat apa? Bersukacitalah senantiasa. Dalam erti kata lain, kita harus selalu bergembira. Tidak kira apa jua situasi yang kita hadapi, janganlah asyik berfikir, hal ini malang. Ini kerana Alkitab berkata bahawa segala sesuatu ialah akibat fikiran kita. Dengan demikian, semoga kalian menjadi penginjil yang memberitakan kebahagiaan kepada orang di sekeliling yang hidup malang. Dan berkata, percayalah Tuhan sahaja, dan anda akan begitu gembira. Kita ada kerajaan syurga. Kita ada kerajaan syurga yang tiada kematian dan kesakitan. Siapa sedang sediakan syurga yang penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan, Bapa dan Ibu sudah menyediakan semuanya. Kita akan pergi ke dunia yang hebat itu. Jadi, kenapa sedih? Kadangkala kita berjalan kaki ayam. Kita mungkin berjalan sekejap di bawah matahari terik tanpa peneduh. Tetapi haruskah kita menghentikan perjalanan itu disebabkan penderitaan itu? Tidak. Kalian semua, kita betul-betul orang yang amat bahagia. Memantangkan kita tidak memikirkan bagaimana bersukacita dalam segala hal, kita menghapuskan 99.9% faktor kebahagiaan dan berpaut pada 0.001% dengan berfikir, malangnya ini, malangnya itu, kenapa begini, kenapa aku? Janganlah buat kebodohan sebegitu dalam kehidupan. Jadi kita perlu latih diri agar menjadi saleh. Tidak kira apa jua situasi pun, kita harus berfikir, semua yang berlaku kepadaku ialah perkara yang berdua. Tapi sekarang syaitan cuba buat aku melihatnya sebagai perkara yang malang. Dalam kebenaran perjanjian baru, latihlah diri untuk menyingkirkan fikiran itu adalah malang. Kita diizinkan pergi ke syurga. Kenapa tidak gembira? Kita gembira. Kita telah diampun dosa. Kenapa tidak gembira? Kita gembira. Kita sudah bertemu dengan Bapa. Kenapa tidak gembira? Kita gembira. Kita sudah bertemu dengan Ibu. Kenapa tidak gembira? Kita gembira. Kita betul-betul orang yang gembira dan makhluk yang bahagia. Janganlah kita ucapkan hal-hal yang menawarkan hati, seolah-olah kita sangat malang dan bermasalah, tanpa mempunyai kesedaran atau pemahaman. Menurut buku 1 Korintus bab 10, apakah yang dikatakan tentang orang yang tidak boleh memasuki kerajaan syurga? Orang yang bersungut-sungut tidak boleh pergi ke kerajaan syurga. Kenapa? Ini kerana mereka tidak menyedari kebenaran perjanjian baru. Merekalah orang yang sudah dibaptis, tetapi tidak mengikut jalan perjanjian baru. Tuhan tidak paksa kita mematuhi firman. Jangan merungut. Namun, rungutan akan hilang jika kita menyedari rahsia kebahagiaan. Ini kerana kita selalu gembira. Kita dapat bersyukur dalam segala hal. Orang yang bersyukur dalam segala hal tidak merungut. Orang yang selalu bersukacita tidak merungut. Apabila anda gembira,
anda tidak marah, tidak kira apa yang dilakukan oleh orang di sekeliling. Itu kerana anda gembira. Kalian, kita sering lupa betapa gembiranya kita dalam kebenaran Perjanjian Baru. Dan harus bersukacita setiap hari. Kita diberikan anugerah istimewa Perjanjian Baru daripada Bapa dan Ibu, rahmat pengampunan dosa serta hak istimewa untuk pergi ke syurga. Jika kita menganggap remeh terhadap semua berkat itu, kita akan menumpukan perhatian pada perkara kecil di dunia dan menjadi orang yang bodoh seperti Esau, yang kemuliaan syurga demi kata-kata manis yang akhirnya mengheret kita kembali ke dunia. Mulai saat ini, memandangkan kebenaran Perjanjian Baru memberi kita kebahagiaan, kita harus selalu mencari kebahagiaan di dalamnya. Mari kita selalu latih diri. Dalam apa jua situasi pun, jika kita tidak menganggapnya malang, tetapi mendekatinya dari pandangan yang gembira, Tuhan akan berkata, anda tidak merungut meskipun dalam situasi sebegini. Nampaknya anda sudah menjadi umat syurgawi. Sekarang, aku akan pimpin anda ke kerajaan syurga. Hari apabila Bapa dan Ibu begitu menilai kita pasti akan datang. Jadi Tuhan berkata, orang yang bersungguh-sungguh tidak boleh memasuki syurga. Bukan? Mulai saat ini, walaupun ada masalah keluarga, anak-anak, jiran atau rakan, dan walaupun berpuluh-puluh ribu perkara berlaku semasa menginjil, carilah sebab untuk bergembira dalam situasi itu, sambil berfikir bahawa Tuhan telah menciptakan semua situasi dan orang itu untuk menguji sama ada kita bersukacita atau tidak. Juga, semoga anda dapat berkongsi kebahagiaan, sukacita dan kerajaan syurga dengan orang ramai yang malang di sekeliling kita. Dengan ini, saya tambahkan kubah ini. Sekian, terima kasih.